Selamat petang diucapkan kepada Dr. Chua selaku penilai khusus Industrialisasi dan Perubahan Sosial JKA 513. Nama saya Muhammad Hanif dan rakan-rakan saya ingin membentangkan tajuk berkenaan dengan proposal keusahawanan sosial dalam bidang pendidikan. Yang kita fokuskan dekat sini adalah sumbangan rakyat kepada hak asnaf dan di golongan P40 lah, iaitu suara hak asnaf dikenali sebagai suara hak asnaf P40. Kita buat kerjasama dengan agensi Perda lah, iaitu Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang. Bersama dengan syarikat kami sendiri iaitu SHARE dan juga program yang kami anjurkan iaitu Suara Hak Asnaf P40. Okey, seterusnya daripada pengalaman, proposal sumbangan rakyat hak asnaf dan P40 ini diwujud untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran pelajar tingkatan 3 dan 5. Kita fokus kepada tingkatan 3 dan 5 secara menyeluruh. Okey, suara hak asnaf diwujud untuk mendekati komuniti P40 iaitu terdiri daripada golongan asnaf yang berpendapatan isi rumah kurang daripada 3,000 dan 3,000 sebulan lah. Okey, seterusnya platform Suara Hak Asnaf P40 dibangunkan oleh syarikat kami sendiri iaitu syarikat SHARE Sdn Bhd, merupakan syarikat swasta yang menjalankan satu program aktiviti yang berkaitan dengan pelajaran. Okey, Suara Asnaf P40 sebagai platform berteraskan dia fokus kepada pembangunan komuniti sosial untuk membangun dan meningkatkan pendapatan serta menghasilkan perkhidmatan yang berasas keperluan mengikut kehendak semasa masyarakat yang wujud pada sekarang. Okey, ini adalah komponen dia. Kita fokus kepada 6 komponen. Antaranya adalah komponen maklumat masyarakat, iaitu masyarakat setempat lah yang kita kenal pasti. Lepas tu sukarelawan, kanak-kanak yang kita didik lah. Lepas tu seterusnya pekerja mikro adalah cikgu-cikgu yang yang cikgu-cikgu daripada ICTA untuk menjadi tutor. Seterusnya rangkaian fasiliti awam adalah tempat yang kita gunakan, contohnya seperti fasiliti dewan-dewan awam, contohnya macam dewan rakyat, dewan yang tidak digunakan lah, dewan awam lah, orang awam. Okey, seterusnya kita kerjasama dengan NGO lah, dengan syarikat swasta, contohnya syarikat Perda sendiri dan juga syarikat kita gabungan. Seterusnya, pasukan penggerak adalah pegawai kami sendiri daripada Suara Hak Asnaf P40. Okey, seterusnya ringkasan eksekutif adalah program Asnaf ini merupakan aktiviti pembelajaran kelas tambahan atau tuition yang disediakan, yang diadakan di masjid atau balai raya sesuai mengikut lokaliti yang kami telah pun kenal pasti. Ia bertujuan untuk melibatkan golongan orang-orang sekeliling yang berada di sekitar tersebut untuk melibatkan diri dalam masjid lah. Contohnya bila kita buat aktiviti di kawasan masjid, dia akan sekaligus kita akan merapatkan lagi ukhuwah kita. Okey, melalui aktiviti pembelajaran. Okey, satu lagi setiap pusat yang kami lihat dapat menempatkan sampai 40 hingga 50 orang pelajar dalam satu masa. Okey, seterusnya parlimen yang kami cadang untuk berbuat adalah Kepala Batas Pahim, Kepala Batas Pulau Pinang. Okey, seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Yusof, nama pelajar JK 11339/17 akan membentangkan program bimbingan komuniti yang akan dilaksanakan oleh sumbangan kepada hak asnaf dan rakyat dan B40. Yang pertama adalah program adalah satu program tuition community yang disarankan dijalankan di bawah platform Suara Asnaf P40. Sebenarnya program Asnaf P40 itu benar merupakan pembangunan insaniah dan akademik untuk pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5 dari kalangan keluarga P40 yang berpendapatan rumah isi rumahnya 3,050 sebulan ke bawah sebulan. Sebenarnya yang memfokuskan tentang pemantapan nilai jati diri, pemantapan matlamat dan wawasan serta akademik bagi pekerja matematik dan bahasa Inggeris khususnya. Sebenarnya dalam program ini
memberi peluang kepada sukarelawan yang terdiri daripada pelajar IPT, pelajar kolej-kolej swasta atau kerajaan untuk menyumbang bakti, untuk memberikan ilmu dan mengamalkan fungsi Balai Yayasan sebagai pusat komuniti dan penggerak utama kepada pembangunan modal insan. Sebenarnya adalah objektif program. Objektif program adalah untuk membangunkan, menjadikan pusat komuniti ataupun bimbing dalam kawasan yang terpilih. Sebenarnya membantu anak-anak yang tercicir dalam akademik dan keluar daripada masalah keciciran mereka. Memberi kesedaran kepada komuniti setempat tentang potensi yang ada dalam diri anak-anak mereka, khususnya yang golongan tercicir ini, untuk melihat ke hadapan dan untuk menjadi lebih cemerlang kepada anak bangsa. Dan seterusnya, objektif terakhir adalah mengembelingkan tenaga masyarakat dan semua pihak untuk duduk sama untuk menyumbang tenaga membangun anak-anak yang golongan tercicir ini, untuk supaya mereka mempunyai masa depan yang lebih berjaya dan cemerlang. Seterusnya adalah bagaimana kami melakukan proses pemilihan peserta yang terdiri golongan tercicir ini. Pertama adalah mendapatkan senarai cadangan daripada pihak sekolah sekitar sekolah, membuat shortlist atau pesanan pendek bagi calon-calon yang akan terlibat dalam program yang kami lakukan ini. Sebab itu melakukan pengesahan dengan berjumpa penjaga untuk mensahihkan berita atau maklumat yang diberikan pihak-pihak tertentu. Pihak Surah Hak Asnaf B40 melakukan lawatan ke pelajar yang telah seni pendek untuk membuat perusahaan atau perusahaan kami mengetahui tahap-tahap sosioekonomi keluarga tersebut, sama ada segaris atau mengikuti yang telah tekan atau tidak. Satu, mengenai masih tahap komitmen keluarga, sama ada boleh menyokong anak-anak yang tercicir ini atau tidak. Sekian, itu adalah bahagian penjelasan daripada saya. Sekian, terima kasih. Pengambilan pelajar, kita akan pilih pelajar-pelajar yang mendapat markah peperiksaan akhir rendah, iaitu 75% ke bawah. Yang kedua, kita akan pilih daripada golongan keluarga B40 lah. Seterusnya, untuk pengesahan pelajar, kita akan melakukan lawatan kediaman pelajar tersebut untuk mengesahkan sama ada dia layak atau tidak. Yang keduanya, apabila layak, kita akan mengisi borang persetujuan dan pendaftaran KDS, iaitu Community Development System. Seterusnya, pelajar-pelajar yang akan layak, pelajar-pelajar ini akan mengikuti 2 kali seminggu bagi kelas mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik, iaitu kita letakkan pada hari Sabtu dan Ahad. Selain itu juga, kita akan membimbing mereka dalam komponen bimbingan ini. Kita ada tuition matematik dan bahasa Inggeris, motivasi, lepas tu kita ada game and fun activity dan pertandingan. Untuk pelajar-pelajar yang layak ini, pelajar perlu hadir ke kelas 2 hari seminggu selama 3 jam. 60% modul menekankan motivasi dan program sikap. Pencapaian diakses oleh guru, ibu bapa dan tutor. Ini adalah flow program Asnaf B40 Entrepreneur lah. Seterusnya, untuk modul Asnaf B40 Entrepreneur ini, dalam bidang akademik, kita akan menekankan subjek bahasa Inggeris dan matematik. Yang kedua, untuk modul sikap, kita akan menekankan matlamat tujuan belajar, pentingnya pelajaran dan hargai bapa dan keluarga. Untuk fun program, kita ada fun activity, kita ada games, indoor games, kita ada English competition, pertandingan bercakap bahasa Inggeris, dan kuis matematik untuk meningkatkan pengetahuan matematik. Selamat petang Dr. Chua. Saya Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Fazli akan meneruskan pembentangan ini untuk topik kaedah pentaksiran berasaskan perkhidmatan teknologi
IR 4.0. Baik, untuk memastikan pembangunan peserta merangkumi semua komponen utama, satu kaedah pentaksiran telah dibangunkan untuk menjadi kayu ukur dalam melaksanakan program ini. Baik, tujuan pentaksiran ini dilakukan adalah bukan untuk menggradkan pelajar tetapi sebagai instrumen pemantauan yang mana akan memastikan peningkatan dapat diukur dalam setiap komponen yang dibangunkan dalam program ini. Untuk memastikan utusan pentaksiran dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan, satu sistem automasi berkomputer sedang dibangunkan. Sistem ini merupakan sistem berkomputer berasaskan web dan telefon pintar yang mana berteraskan revolusi industri 4.0 yang menandakan fenomena baru kemunculan sistem fizikal, cyber, elektronik dan teknologi maklumat yang lebih canggih dan juga berdaya saing. Yang kedua, instrumen pemantauan dapat memastikan peningkatan diukur dalam setiap komponen yang dibangunkan di dalam program serta memastikan utusan pentaksiran dapat dijalankan dengan cekap dan juga berkesan. Seterusnya, pihak ibu bapa, penjaga serta murid itu sendiri dapat melihat dan menilai rekod perkembangan pembelajaran melalui sistem tersebut dari semasa ke semasa dengan mudah dan juga cepat. Komponen sistem ini adalah seperti berikut, iaitu modul rekod skor pentaksiran, modul pembangunan potensi dan juga modul pengurusan program dan aktiviti. Seterusnya, manfaat pelaksanaan program ini di mana ia dapat meningkatkan sahsiah pelajar seperti meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan penampilan diri dan juga meningkatkan disiplin dalam kalangan para pelajar. Yang kedua, para pelajar dapat menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik dengan lebih baik dan juga cemerlang. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran ibu bapa dan penjaga tentang kepentingan menguasai bahasa Inggeris dan juga matematik. Dan yang keempat, memberi peluang kepada pelajar IPT menjadi tutor untuk menyumbang tenaga serta buah fikiran dalam membantu para pelajar melalui program ini. Untuk sumber keuangan, kami menjalankan kerjasama bersama dengan pihak Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang iaitu PERDA bagi memperolehi data. PERDA merupakan sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang melaksanakan dasar pembangunan luar bandar. Antara fungsi yang dijalankan oleh agensi PERDA adalah untuk memaju, menggalak, membantu dan juga mengusaha pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan Pulau Pinang. Oleh itu, pihak kami ingin bekerjasama dengan pihak PERDA dalam usaha memohon dana bagi merealisasikan program asnaf ini. Selain daripada itu juga, pihak kami memohon dana daripada sumbangan orang ramai dalam usaha menjayakan program ini bagi membantu golongan B40 supaya tidak tercicir dalam aspek pendidikan, di mana pembayaran sumbangan dan tajaan boleh dibuat secara penuh atas nama pertubuhan pembangunan oleh komuniti untuk komuniti melalui nombor akaun yang tertera di bawah iaitu 860-235-2618 Bank CIMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak terangkan tentang kos pengurusan operasi pusat bimbingan yang kami ada. Dalam kos pengurusan adalah bahan pengajaran, tenaga kerja, sewaan tempat, program untuk penjaga, latihan untuk tenaga pengajar, akses untuk pengurusan pelajar dan rekod atas talian serta pengurusan projek. Bahan pengajaran ialah macam modul buku latihan yang telah kami sediakan untuk
pengurusan lah kan. Lepas tu tenaga kerja pula kami bayar kepada orang yang mengajar, ada yang selalunya sukarelawan pelajar IPT lah kan. Kami bayar sagu hati lah kepada mereka. Lepas tu bayaran sagu hati juga untuk penggunaan fasiliti awam, iaitu macam kalau kita orang kata penggunaan apa-apa D1 ke ataupun tempat-tempat dia kita sagu hati. Lepas tu kos untuk golongan program juga ada. Dan kita gunakan kos adalah kos seunit. Dapat beberapa kos di dalam kos pengurusan ini, dan total semua kos ialah RM59,600. Dan ini adalah carta organisasi Asnaf B40 Entrepreneur. Pengurus besar ialah Muhammad Syafiq, pengurus operasi pula ialah Muhammad Ami, pengurus pentadbiran kewangan ialah Muhammad Rizwan, pengurus pengurusan ialah Muhammad Barani, dan pengurus masyarakat ialah saya Muhammad Zahari. Dan untuk ialah program Asnaf B40 Entrepreneur Bimbing, merupakan program yang dibangunkan untuk digunakan sebagai satu platform suara hak Asnaf B40 sebagai perkara utama